sama-sama hadirkan diri ke surau mendirikan solat subuh berjemaah, dan insya-Allah kita isikan makanan rohani buat kita sehingga kita melakukan perkara-perkara untuk tugasan kita apa kehidupan seperti biasa. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya diwakilkan saja oleh pengurusi untuk jadi MC bagi ini. Beliau tidak dapat hadir kerana berada di Lumut, ada urusan yang perlu diselesaikan. InsyaAllah saya ringkaskan sahaja, dan kita akan teruskan untuk menyambung daurah kitab Panduan Imam dan Makmum karangan Ustaz Azri sendiri. Sebelum ini kalau tak silap saya 2018, lama dah 2 tahun lepas. Kita dah sampai di pertengahan sikit lah. Mungkin tuan-tuan buat kitab, saya rasa muka surat 47, sambungan 5 saktah, muka surat 47. Dan mungkin insyaAllah tuan-tuan sekiranya ada soalan, kekeliruan untuk bertanya Ustaz, kita alu-alukan, kita beri ruang pada Ustaz terlebih dahulu, dan Ustaz akan buka ruang Q&A insyaAllah sebentar nanti. Dan untuk tidak menyayangkan masa saya, dan secara hormat mempersilakan kepada Ustaz untuk meneruskan kuliah. Tafadhal masykur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai dan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan, Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu lagi ya, sesudah 2 tahun masya-Allah ya. Kita pernah daurahkan kitab ini di sini ya, sampai pada halaman 47. Jadi pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan 5 saktatus salah. Disunatkan imam menjaga 5 saktah dalam solat, iaitu diam atau berhenti sejenak pada situasi-situasi yang tertentu, yang tujuannya masya-Allah sama ada berhenti tadi itu kerana untuk membezakan antara satu rukun dengan satu rukun, ataupun berhenti itu kerana sunat, kerana memberi ruang kepada para jamaah untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Yang pertama ialah saktah selepas takbiratul ihram. Selepas kita takbiratul ihram, berhenti sejenak sebelum kita memulakan bacaan doa iftitah, supaya dapat dibedakan antara takbiratul ihram yang merupakan rukun dan iftitah yang merupakan sunat, supaya tak adalah nanti ada yang menyambung langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, kata dia sama aja sebut jadi sambung aja jadi supaya dapat dibedakan suatu sebutan yang rukun dan satu lagi sebutan yang sunat. Yang berikutnya saktah selepas selesai membaca doa iftitah sebelum memulakan bacaan Fatihah, berhenti sejenak di situ untuk membedakan iftitah yang sunat dan Fatihah yang merupakan rukun. Yang ketiga ialah saktah selepas waladdallin, sebelum menyebut amin, kerana ia merupakan salah satu daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang antara ad-dallin dengan amin tu Nabi kita baca doa, sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut rabbighfirli amin.
Ya, jadi sunat berhenti seketika. Yang pertama untuk membedakan antara ayat akhir surah Fatihah dengan amin yang bukan daripada surah Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah kerana sunat berdoa sebelum menyebut amin. Yang berikutnya saktah selepas amin, iaitu sebelum membaca surah. Disunatkan bagi imam berhenti sejenak sekadar meluangkan kadar masa untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Kecuali jika makmum seorang yang peka, maka tidak disunatkan berhenti sebentar ketika itu. Jadi dalam hal keadaan mengimamkan jemaah yang sihat ni, Masya Allah, sunat berhenti seketika kerana memberi ruang waktu kepada para jamaah menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Kerana sunat para jamaah baca Fatihah selepas selesai Fatihah imam. Yang berikutnya saktah selepas membaca surah, iaitu berhenti sejenak sebelum turun untuk rokok. Juga sunat berhenti seketika. Berhenti di sini hanya sekadar bertenang sebelum kita melakukan rokok. Baik, yang berikutnya ialah adab ketika mana mendengar bacaan-bacaan imam. Sunat para makmum mendengar dan menghayati surah ataupun ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Dan disunatkan makmum berdoa memohon rahmat apabila dia mendengar imam membaca ayat-ayat yang menyebut rahmat, dan memohon perlindungan apabila imam membaca ayat-ayat tentang azab. Sebagaimana Masya Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman, bahawa beliau solat di belakang Rasulullah SAW pada suatu malam. Baginda SAW solat dengan panjang sekali. Dan tiap-tiap kali melalui ayat berbentuk rahmat, Nabi kita berhenti dan berdoa memohon rahmat. Tiap-tiap kali bertemu pada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, Nabi kita juga berhenti berdoa agar dijauhkan daripada azab. Saat baca ayat berkenaan dengan syurga, seumpama yang dibacakan oleh Tuan Imam kita pada pagi ini, ayat berkenaan dengan nikmat-nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang saleh. Maka pada ketika itu sunat kita berdoa, Allahumma ja'alni min ahli, Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikanlah aku tergolong di kalangan ahli syurga. Masya Allah Ataupun Allahumma rzuqnil jannah, ya Allah anugerahkanlah syurga buatku. Itu di antara doa yang sunat untuk kita baca. Dan ketika mana dibacakan ayat-ayat berkenaan dengan azab, innallaha syadidul iqab, ataupun nar jahannam dan sebagainya, maka saat kita dengar ayat-ayat yang sedemikian, maka sunat untuk kita doa isti'adzah, mohon perlindungan, iaitu a'udzu billahi min dzalik. A'udzu billah min dzalik. Disunatkan membalas dengan ucapan bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin apabila pada akhir bacaan surah At-Tin, bila Allah bertanya alaisallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah hakim yang paling adil, maka sunat kita jawab dengan bala, bahkan wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sekurang-kurang jawab ialah bala, yang bermaksud bahkan. Sebaik-baik jawapan ialah bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin, bahkan kami tergolong di kalangan orang-orang yang menyaksikannya. Begitu juga ketika mana membaca surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah ada perintah fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Maka sunat untuk kita jawab subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Begitu juga ketika mana kita solat witir, imam baca surah Sabbihis, ataupun hari Jumaat imam baca surah Sabbihis. Tuan-tuan, hari Jumaat surah yang paling afdal dibaca oleh tuan-tuan imam ialah Sabbihis dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah. Rakaat pertama Sabbihis dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah.
Kerana itulah surah yang Nabi kita baca alal mudawamah, yakni sentiasa, ya. Walaupun tiap-tiap kali Jumaat, masya-Allah, itulah surah yang kerap kali dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam solat Jumaat. Ya. Maka walaupun kita hafiz, walaupun kita hafal ayat yang panjang dan sebagainya, dari segi afdalnya kita baca ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdal. Ya, maka bila imam baca sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka sunat untuk kita jawab subhana rabbiyal a'la. Ya. Begitu juga ketika mana masya-Allah kita mendengar, ya, Tuan Bilal baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ataupun khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam ke atasnya. Maka sunat untuk kita langsung mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga ketika mana kita baca surah, ya, contohnya seperti surah Muzammil, ya, pada akhir surah Muzammil ada ayat wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon keampunan. Maka sunat untuk kita ucapkan astaghfirullah. Ya, begitulah, ya. Banyak lagi yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya berkenaan dengan jawapan-jawapan balas, ya, para makmum ketika mana mendengar bacaan-bacaan, ya, tertentu daripada imam, ya. Yang saya datangkan dalam kitab ni hanyalah, ya, beberapa ucapan sahaja, ya, sebagai gambaran. Ia merupakan, ya, perkara yang sunat untuk dilakukan. Dalam menyebut ucapan balas ini, para makmum tidak terikat, ya, dengan imam. Ya, makmum tak terikat dengan imam. Bahkan hendaklah dia menyebut ucapan-ucapan balas tersebut walaupun imam tidak menyebutnya. Ya, walaupun tuan imam mungkin tak sebut, ya, jawapan-jawapan balas tadi, namun tetap para makmum sunat untuk menyebutnya. Baik, berikutnya imam dimakruhkan memanjang-panjangkan bacaan. Ya. Panjang ni macam mana tuan-tuan? Ya. Panjang ni bukan ikut sukatan kita. Kalau ikut sukatan kita ni, masya-Allah, imam baca sabihis pun kita komplain panjang lah. Ya. Maka panjang ni ikut kepada kadar bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya pada pagi subuh, ya, subuh Nabi kita sering baca surah-surah mufassalat, surah-surah al-mufassalat. Ya, Imam As-Sayuti mengatakan surah-surah mufassalat itu ialah surah-surah pendek yang bermula daripada surah Al-Hujurat sampai kepada surah Amma Yatasa'alun. Maka surah-surah mufassalat ni kalau kita tengok, kebanyakan surah-surahnya antara 2 muka surat ke 2 muka surat setengah. Ya. Maka kalaulah, ya, solat subuh tuan imam baca 2 muka surat, kita tak boleh komplain kata panjang lagi. Ya, kita tak boleh komplain kata panjang lagi. Sebab apa? Sebab, ya, surah mufassalat, ya, kadar sunnah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tadi tu, ya, 2 muka surat ke 2 muka surat setengah. Ya, itu surah mufassalat. Kalau dengan solat Isya', masya-Allah, ya, ulama mengatakan, ya, dalam, ya, 1 muka surat ke 1 muka surat setengah. Maka kalaulah imam baca pada kadar itu, tidaklah dianggap sebagai bacaan yang panjang. Ya, kalau solat subuh, masya-Allah, 5 muka surat, tu boleh kita komplain panjang. Ya. Ini kadang-kadang masya-Allah imam baca surah Ad-Duha aja komplain panjang. Ya. Masya Allah. Sedangkan, ya, surah Ad-Duha bukan sampai kita katakan, ya, 1 muka surat penuh. Ya. Maka perlulah dipahami panjang pendek ni, ya, ikut kepada, ya, apa yang telah ditunjukkan dalam sunnah, ya, al-mutahharah. Makruh bagi imam memanjang-manjangkan bacaan kecuali jika ia disukai oleh para makmum. Ya, kecuali kalau makmum suka. Ya. Inilah yang telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kata beliau, wajib bagi imam mentakhfifkan, yakni meringkaskan solat
dan menyempurnakannya. Ya, dalam sebuah hadis bagaimana ketika mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimamkan solat dan beliau baca surah Al-Baqarah. Ya, disebabkan surah Baqarah ni panjang, maka ada orang yang mufaraqah, ya, yang berpisah daripada Mu'adz, ya, dan meneruskan solatnya secara sendirian. Maka pada ketika itu, ya, apabila ada orang yang bercerita kepada Mu'adz bahawa engkau menjadi imam, ada fulan bin fulan telah meninggalkanmu, ya, maksudnya tak ikut serta, ya, disebabkan, ya, bacaan yang panjang tadi. Maka Mu'adz mengatakan yang meninggalkan imam ni hanyalah orang-orang munafik, masya-Allah, ya. Maka apabila kata-kata tersebut sampai kepada orang yang berkenaan, ya, beliau rasa sedih dan beliau datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dalam hadis sahih, tuan-tuan. Ya. Dia datang mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, ya, Mu'adz jadi imam dan dia baca panjang. Saya telah berpisah daripadanya dan dia pula menuduh aku munafik." Ya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Mu'adz. Lalu Nabi SAW menegurnya dengan teguran yang tegas. "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau orang yang mendatangkan fitnah, wahai Mu'adz?" Ya. "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila seseorang daripada kalian salat dengan orang ramai, hendaklah dia ringankan bacaan. Falyukhaffif, falyaqra Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, jadi Nabi kita katakan, ya, bila seseorang daripada kalian solat dengan orang ramai, yakni menjadi imam, ringankan, ringkaskan, bacalah Sabbihisma rabbikal a'la. Itu di antara kadar surah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka baca Sabbihis ni tak boleh kita klaim kata panjang, ya, sebab ya masih dalam, ya, dalam kita katakan surah-surah yang dibenarkan. Apabila dia mengimamkan sekumpulan makmum yang diketahuinya sukakan bacaan yang panjang, maka diistihbabkan, yakni sunat kepadanya memanjangkan bacaan. Ya, kalau ada sekumpulan jemaah yang suka baca panjang, maka pada ketika itu sunat imam baca panjang. Ya, datang Masyar Rashid Al-Afashi, masya-Allah, ke tempat kita ni. Ya, semua orang berkumpul, ya, daripada Putrajaya datang, daripada Nilai datang, daripada, ya, Tanjung Malim pun sampai sini, Slim River pun masya-Allah sampai juga, masya-Allah, ya. Sebab apa? Imam terkenal, ya, masing-masing nak dengar bacaan dia. Ya, solat Isyak, masya-Allah, semua pakat berkumpul, tiba-tiba baca inna a'tainakal kautsar, la ilaha illallah, tuan-tuan. Ya, rasa luluh nak rebah kawan yang datang pada Putrajaya tu. Ya, malam tu kalau dia baca Yasin pun kita pakat tunggu. Ya, kalau baca Yasin sekalipun, ya, sebab bukan senang nak dapat. Ya, maka makruh imam baca pendek saat imam tahu jemaah semua suka baca panjang. Ya, saat imam tahu jemaah semua suka baca panjang, maka sunat baca panjang. Jika makmum yang ada itu semuanya sukakan bacaan yang panjang, sedangkan masjid masih terbuka kepada kedatangan orang-orang lain yang mungkin tiba selepas imam berjamaah dengan mereka, maka hendaklah imam itu tetap takhfifkan, yakni ringankan bacaan dan jangan memanjangkan solat. Ya, makruh imam panjangkan bacaan sebab nak tunggu jemaah yang belum datang. Hukum dia makruh. Tuan imam tengok ramai duk wuduk kat luar, ya, ataupun ramai duk sibuk di pasar malam, ya, maka, ya, surau pula sebelah pasar malam, maka imam baca surah panjang. Contohnya, hukum dia makruh. Ya, hukum dia makruh. Sebab apa? Menunggu jemaah bukan menunggu dalam keadaan berdiri. Ya, sunat imam tunggu jemaah, tapi sunat tunggu tadi itu hanya dua keadaan saja. Ya, imam sunat tunggu jemaah hanya dua keadaan, tuan-tuan. Yang pertama, ketika mana imam sedang rokok, imam dapati ada orang yang bergegah masuk untuk solat,
maka sunat imam tunggu. Ya, tunggu pada ketika itu sunat. Kerana dengan menunggu dia bagi peluang kepada jemaah yang baru masuk dapat rakaat. Ya. Apatah lagi kalau solat Jumaat dengan dia menunggu sedemikian, maka orang yang sempat rokok dikira dapat solat Jumaat. Ya, sebab solat Jumaat tidak sah kecuali dengan dapat satu rakaat bersama dengan imam. Ya. Maka sunat imam tunggu dalam keadaan rokok apabila mengetahui ada jemaah yang baru masuk untuk melaksanakan solat. Yang kedua, sunat imam menunggu dalam tahiyat akhir. Sunat imam tunggu dalam tahiyat akhir. Sebab tunggu dalam tahiyat akhir juga beri peluang kepada jamaah dapat fadilat solat berjamaah. Jadi kalau imam tengah tahiyat akhir, dia merasakan ada orang yang sedang masuk untuk solat, maka sunat imam tunggu. Kalau di kalangan masyarakat Arab, Masya Allah tuan-tuan, dia bukan takat imam tahu orang bergegas masuk. Ada yang cakap, imam tunggu aku. Itu biasa di kalangan orang Arab tuan-tuan. Kita ni aja tak buat. Kalau orang Arab biasa, lahzatan intazirni. Sekejap kata dia, tunggu saya. Boleh saja, sebab apa? Dia bukan sembahyang lagi. Kita nak bercakap dengan orang yang sedang sembahyang, hukumnya boleh. Sebab apa? Sayyidina Umar datang rumah Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr tengah solat. Maka Sayyidina Umar kata apa? Usaid, teruskan solatmu, aku sedia menanti. Bermaksud orang yang belum solat ataupun orang yang tak solat boleh bercakap dengan orang yang sedang solat. Boleh aja bercakap. Kita boleh cakap je, imam tunggu sekejap ya. Imam aja tak boleh duduk sahut, baiklah. Batal kalau imam duduk sahut macam tu tuan-tuan. Jadi orang yang tak solat boleh bercakap aja dengan orang yang solat. Baik. Mengikut Syekh Abu Amr bin Salah, jika semua makmum yang ada itu sukakan bacaan panjang kecuali seorang atau dua orang saja, maka kedua-duanya tidaklah boleh diutamakan sama ada kerana sakit atau sebagainya. Jadi kalaulah semua orang suka baca panjang, kita jemput Imam Hafiz datang jadi imam di tempat kita, dan sepakat jawatan kuasa dan juga jemaah suka baca panjang solat tarawih. Tiba-tiba ada seorang dua tak suka, maka nak utamakan seorang dua ni ataupun utamakan majoriti. Dalam nak mengutamakan siapa ini kena tengok kepada kumpulan yang tak suka. Kalaulah orang yang tak suka, yang komplain imam baca panjang tetapi dia tiap-tiap waktu datang, dia komplain aja bila imam baca panjang, komplainnya pun panjang juga. Tetapi dia tiap-tiap waktu datang. Tak datang macam mana dia setiausaha masjid. Memang datanglah. Contohnya, dia memang ahli masjid. Maka pada ketika itu jangan peduli komplain dia. Sebab kalau kita tak peduli pun dia tetap datang. Maka raikan orang ramai, raikan orang ramai yang sukakan bacaan panjang. Tetapi yang komplain tadi, kalaulah yang komplain tadi tu orang yang kehadirannya jarang-jarang, kadang-kadang, Masya Allah, sesekali baru nampak. Sekali datang imam baca panjang, Masya Allah, merajuknya setahun pula baru datang. Contohnya. Kalau macam tu, maka afdal kata ulama kita raikan dia. Afdal kita raikan dia. Maka saat imam nampak aja orang ni datang, imam pun baca pendek. Sebab nak meraikan dia yang jarang-jarang datang, mudah-mudahan dengan kita baca pendek, meraikan apa yang dia suka, menyebabkan dia juga suka datang. Maka tengok pada keadaan. Imam pun Masya Allah, salat maghrib, baca surah pendek aja, baca surah Al-Fil, Masya Allah, pendek aja. Selepas sembahyang kawan pun datang salam imam, tahniahlah imam. Saya rasa seronok sungguh. Imam baca pendek. Imam baca surah apa tadi tu? Saya baca surah Al-Fil, kata dia. Kata tuan imam. Dia kata apa? Saya pun ada feel tadi. Masya Allah. Sebab imam baca pendek. Dia pun ada feel tadi. Al-Fil maksudnya apa? Al-Fil maksudnya gajah, kata tuan imam. Alhamdulillah, kata dia. Pendek macam tu bagus. Ni yang syak imam nak baca apa pula? Imam kata insya-Allah kita akan baca sebahagian surah Baqarah.
Al-Baqarah pula kata dia. Baqarah makna apa? Baqarah maksudnya lembu. Alhamdulillah. Kalau gajah pun pendek, lembu lagi pendek kata dia. Siap kau nanti. Ya. Jadi ya, afdal kita raikan dia kalau dengan saat masya-Allah ya, didapati orang yang tak suka baca panjang tadi adalah orang yang kehadirannya jarang-jarang. Ya. Kalaulah orang yang memang tetap ahli masjid, dia tak suka baca panjang, sedangkan seluruh jamaah yang lain suka baca panjang, hendaklah diraikan jamaah yang ramai. Baik, berikutnya sujud tilawah dalam solat berjamaah. Ya. Jika imam sujud tilawah kerana bacaannya sendiri, wajiblah makmum sujud bersamanya. Jika tidak dilakukan, batal solat makmum tersebut. Ya, sujud sajadah ni tuan-tuan, bila imam buat maka hukum dia wajib makmum buat. Ya, sujud tilawah bila imam buat, makmum wajib buat. Bila imam tinggalkan sujud sajadah, maka makmum juga tak boleh buat sujud sajadah. Berbeza dengan imam pada buat dan tinggal membatalkan solat. Ya, kalau imam baca ayat sajadah subuh Jumaat, ya, baca ayat sajadah, tiba-tiba imam tak buat, ya, imam tak buat sujud, maka pada ketika itu, ya, makmum kalau dia turun buat, hukumnya batal sembahyang. Ya, kerana su'ul mukhalafah, keadaannya itu dianggap keadaan yang buruk dalam melakukan perbuatan yang tak dilakukan oleh imam. Ya. Begitu juga kalau imam buat, makmum tak buat, maka pada ketika itu batal solat makmum tersebut kerana ya, keadaannya yang dianggap sebagai ya, buruk dalamnya, dalam ikutan dengan imam, kerana tidak ikut melakukan perbuatan yang wajib dilakukan. Ya. Kecuali kalaulah dia tak ikut buat tadi itu dalam hal keadaan tak tahu. Ya, dalam hal keadaan tak tahu. Contohnya ya, muslimat solat di sebelah ni. Ya, muslimat solat sebelah. Ya, solat tarawih. Tuan imam baca ayat-ayat sajadah. Kita bukan hafal semua tempat-tempat sajadah ni. Ya. Imam baca wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Allahu akbar. Ya. Yang lelaki ni masya-Allah, ya, tengok imam sujud maka mereka pun turun sujud. Yang kat belakang sikit mula-mula rokok, tiba-tiba tengok orang depan semua tersungkur sujud, dia pun turun juga sujud. Ya. Tapi muslimat masya-Allah, ya, sebab tak nampak maka rokok saja. Ya, rokok saja. Tiba-tiba Allahu akbar, tabarakalladzi nazzala al-Qur'an, ya, tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Masya-Allah, barulah perasan rupa-rupanya imam buat sujud sajadah. Ya, maka mereka adalah orang yang tidak ikut sujud dalam hal keadaan tak tahu, dan waktu melakukan sujud telah pun tamat kerana imam dah bangun berdiri. Maka tak boleh mereka yang dalam keadaan rokok tadi itu, bila sedar imam sebenarnya tadi sujud, maka mereka pun turun sujud sebab tadi imam buat sujud, maka hukumnya haram dan batal solat. Kerana apa? Waktu melakukan sujud telah pun tamat dengan imam angkat kepala daripada tempat sujud. Ya, waktu melakukan sujud telah tamat dengan imam mengangkat kepala daripada tempat sujud. Maka kalau dia turun sujud, solatnya batal. Maka mereka yang dalam keadaan rokok tadi itu adalah orang yang rokok dalam keadaan mendahului imam, kerana imam belum rokok. Ya, imam belum rokok. Maka mereka adalah orang yang mendahului imam dalam rokok, dalam hal keadaan tersalah mendahului imam, ya, tak sengaja. Dalam hadis Nabi kita katakan, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan. Allah tak ambil kira daripada umatku yang tersalah dan yang terlupa. Ya, jadi rokok para jemaah yang mendahului imam dalam keadaan tersalah atau terlupa itu tidaklah membatalkan solat, ya, dan tidaklah juga dianggap sebagai
perbuatan yang salah kerana mendahului imam, tidaklah haram. Disebabkan apa? Ia tidak disengajakan. Maka Khatib Asy-Syarbini menyebutkan bahawa ada dua pilihan bagi orang yang mendahului imam dalam keadaan tidak sengaja. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia boleh kekal menunggu imam dalam keadaan rokok. Pilihan yang kedua, dia boleh bangun semula nanti rokok balik dengan tuan imam. Itu juga merupakan pilihan yang dibolehkan bagi mereka yang tidak sengaja rokok dahulu daripada imam disebabkan menyangka imam rokok. Jika imam turun sujud dalam solat sirriyah, solat yang tak baca lantang, maka hendaklah makmum mengikutinya kerana dianggap imam itu telah membaca ayat sajadah. Tuan imam dalam solat zuhur tiba-tiba turun sujud, tak rokok. Maka makmum juga wajib turun sujud kerana dianggap imam melakukan bacaan ayat sajadah. Sekiranya makmum turun untuk sujud kemudian imam mengangkat kepalanya ketika makmum itu sedang bergerak untuk sujud, maka dia mesti berdiri semula bersama imam dan tidak boleh sujud. Demikianlah juga keadaan orang yang lemah yang turun untuk sujud bersama imam. Apabila imam bangun daripada sujud sebelum orang yang lemah itu sampai di tempat sujud, lantaran cepatnya imam dan lambatnya makmum yang lemah itu, maka hendaklah dia kembali bersamanya dan tidak boleh meneruskan sujud. Kerana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sujud sajadah tuan-tuan, dia ada waktu dia. Dan tamat waktu apabila imam dah bangun daripada sujud. Imam angkat kepala dari sujud aja, tamat waktu melakukan sujud sajadah. Maka orang yang belum buat dah tak boleh buat lagi. Dia kena bangun semula bersama dengan imam, dia tak boleh turun sujud. Bila dia buat sujud juga, dia seolah-olah melakukan sujud di belakang seorang imam yang tak sujud. Sebab itu kita katakan tadi, sujud sajadah wajib muwafaqah, wajib sama dengan imam. Waktu imam buat tu kita boleh buat. Bila imam dah bangun, maka kita tak boleh lagi melakukannya. Kalau melakukannya, batal solat. Maka ini perlu diambil maklum. Kadang-kadang hari subuh Jumaat ada jemaah yang lambat turun. Sebab apa? Dia pun duk baca ayat sajadah juga kat belakang tu. Imam sampai dululah, imam turun, dia tak turun lagi. Elok dia turun baru letak lutut aja imam dah bangun. Maka pada ketika itu dia wajib bangun. Kalau dia turun sujud juga, batal solatnya kerana mukhalafah, tak menyamai imam dalam perlakuan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Masalah ni dia tak sama dengan orang yang turun untuk sujud dalam sujud rukun. Sujud rukun ni tuan-tuan, contohnya ketika mana kita ni orang yang lambat, imam duduk antara dua sujud, kita pun antara dua sujud. Imam turun sujud, kita masih antara dua sujud. Maka saat imam bangun daripada sujud, baru kita nak turun sujud, tetap kita wajib sujud. Walaupun imam dah bangun berdiri. Sebab sujud itu merupakan sujud rukun, yang mestilah kita lakukan. Yang kalau berbeza dengan imam pun tidak mengapa. Tetapi sujud sajadah tak boleh demikian. Baik, kita tengok pada halaman yang ke-54. Hukum sujud sajadah solat subuh hari Jumaat. Ini merupakan perkara yang patut juga kita ambil maklum. Dan di sini juga perlu kita katakan kefaqihan baik kepada para jamaah maupun kepada tuan imam. Ada waktu-waktu tertentu tuan imam tuan-tuan kerana meraihkan ramai orang pencin, maka tuan imam pun baca surah sajadah, baca surah insan. Tetapi orang-orang yang bekerja pula dia gundah gulana, Allah sejadah pula dah pagi ni. Aku nak pergi kerja. Tuan imam ni pun tengoklah, kalau time-time subuh awal tak apalah sejadah. Ini subuh dah subuh dah lewat, baca sajadah pula, kami nak pergi kerja. Kalau jemaah yang macam tu faham hukum, dia tak komplain tuan-tuan.
Sebab apa? Dia boleh mufaraqah. Ya, dia boleh mufaraqah. Ya, imam mula aja sajadah, oh panjang dah pagi ni, maka dia pun langsung niat mufaraqah dan teruskan solat secara sendirian. Sebab apa? Disebutkan bahawa orang yang bermufaraqah dalam situasi yang dibenarkan, maka tidak luput fadilat dan pahala berjamaah. Walaupun dia berpisah daripada imam, dia tetap juga dapat fadilat berjamaah. Dia tetap juga dapat pahala berjamaah. Perumpamaan orang itu adalah sama seperti makmum lambat. Orang lambat, dia datang imam dah tahiyat akhir, dia takbir langsung ikut imam pada tahiyat akhir. Saat imam bagi salam, maka dia bangun buat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, solat asar secara sendirian. Tapi dia dapat tak pahala jemaah? Dapat. Ya, dia dapat tak fadilat jemaah? Dapat. Maka ulama mengatakan orang yang pada awalnya ikut kepada imam, tiba-tiba dia niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam dan teruskan solat sendirian, dia dapat ganjaran pahala berjamaah dan fadilat berjamaah dengan syarat mufaraqahnya itu dalam keadaan yang dibenarkan. Ya, dia niat berpisah tu dengan sebab-sebab keuzuran yang dibenarkan. Antara keuzuran yang dibenarkan ialah apabila makmum itu orang yang nak bersegera sedangkan imamnya orang yang lambat. Ya, makmum nak cepat sebab nak masuk kerja. Ya, sedangkan imam pasti lambat sebab baca surah sajadah. Ya, maka pada ketika itu, ya, makmum boleh ya mufaraqah. Jadi itulah ya kemanisan ilmu, tuan-tuan. Apabila kita ada ilmu, kita tidak akan konflik. Tak adalah buat surat layang, imam tak berhati perut kami semua, ya semput, ya macam-macam. Ya, sebab apa? Ya, sebab baca surah sajadah, baca surah insan. Ya, pagi Jumaat kami nak pergi kerja. Ya, tak perlu semua tu. Sebab apa? Kita tahu nak menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya, dengan mufaraqah. Ya, pastikan nak ambil saf, duduk dekat-dekat dengan pintu, mudah nak keluar. Ya, baik. Begitu juga tuan imam. Ya, tuan imam boleh tengok, pastikan ketika mana subuh masuk awal, ya, imam baca surah sajadah insan. Ya, ketika mana subuh masuk lewat, imam baca surah lain yang sunat pada pagi Jumaat, iaitu surah Sabihis dan juga Al-Ghashiyah. Ya, yang merupakan dua surah yang sunat dibaca pada subuh hari Jumaat. Jadi, ya, pada ketika itu insya-Allah, ya, para jemaah pun tak komplain. Ya, sebab apa? Bila subuh lewat aja imam berpada dengan Sabihis dengan Al-Ghashiyah. Ya, bila subuh awal imam baca sajadah dan insan. Ya, perkara yang perlu kita ambil maklum ialah sujud sajadah pada pagi Jumaat itu bukan matlamat. Ya, bukan matlamat utama. Sujud sajadah itu hanya sampingan saja, iaitu ketika mana imam baca dua surah yang sunat dibaca pada pagi Jumaat, ya, iaitu surah sajadah dan surah insan, maka adalah sujud sajadah. Ya, ada sujud sajadah disebabkan apa? Sebab imam baca surah yang sunat dibaca pada pagi Jumaat. Ya, maka sujud bukan matlamat. Tetapi hari ini ada orang menjadikan sujud sebagai matlamat. Maka dengan sebab itu, bila dia jadikan sujud sebagai matlamat, maka dia berpada baca ayat sajadah sampai ayat sujud, turun sujud, bangun baca lagi dua ayat, rokok. Ya, bangun rakaat yang kedua, sambung baca sajadah lagi contohnya. Maka dia tidak menepati sunnah Nabi SAW. Sunnah yang sebenar, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya Imam Nawawi nak tegur kita dalam kita nak mengamalkan bacaan Al-Quran yang disunatkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Imam Nawawi mengatakan tidak menepati sunnah orang yang baca separuh surah sajadah, ya, rakaat pertama, kemudian separuh lagi rakaat yang kedua dalam subuh Jumaat, kerana dia tak baca satu surah yang sempurna, ya, dengan pasangannya iaitu surah insan. Kalau nak baca sajadah mesti habis surah sajadah, rakaat yang kedua mesti habis pula surah insan, barulah menepati sunnah. Ya, sejadah separuh, insan separuh, itu juga tak menepati sunnah.
Lebih teruk lagi, Masya Allah, sajadah pun tak baca, insan pun tak baca. Baca surah lain, asalkan ada sujud sajadah. Ya, asalkan ada sujud sajadah. Ya, itu lebih-lebih lagi tak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat imam baca sabihis, maka pasangannya ialah al-ghashiyah, maka menepati sunnah subuh Jumaat. Ya, kalau baca sajadah, maka pasangannya insan. Mestilah suratani kamilatani, 2 surah yang dibaca dengan sempurna. Ya, perbuatan tidak menepati sunnah subuh Jumaat. Di sini tuan-tuan, walaupun dari segi hukum solat itu sah, solat sah, jangan bimbang, tetapi ia mukhalafah dengan sunnah yang sebenar, tak menyamai sunnah yang dituntut pada subuh Jumaat. Membahagikan surah sajadah kepada 2 rakaat solat subuh Jumaat. Membaca sebahagian surah sajadah dalam rakaat pertama dan sebahagian insan dalam rakaat yang kedua. Membaca surah-surah yang mempunyai ayat sajadah selain daripada surah sajadah. Yang keempat, melazimi bacaan surah sajadah dan insan setiap minggu pada pagi Jumaat seolah-olah ia bacaan wajib. Itu juga tak menepati sunnah. Sebab Nabi kita selang-selang, bukan tiap-tiap kali Jumaat memang buat sajadah dan insan. Nabi kita selang dengan bacaan sabihis dan juga al-ghashiyah. Maka baca tiap-tiap minggu pun kadang-kadang jadi masalah juga. Satu tempat Masya Allah tiap-tiap minggu baca, tiba-tiba Masya Allah imam satu sakit perut, imam 2 balik kampung. Subuh tu tak ada siapa datang. Bilal duk tulis, tengok siapa nak beri jadi imam ni. Tengok ada seorang pakai serban besar, silakan jadi imam. Kata dia, saya tak boleh. Kalau hari lain boleh, tapi subuh Jumaat jangan, kata dia. Sebab apa? Sebab dah tiap-tiap minggu duk baca sajadah insan. Kawan duk ingat mesti baca. Jadi imam juga, waktu baca Fatihah sedap elok. Dengar baik. Tiba-tiba senyap baca. Jemaah kata imam ni baca sir barangkali. Baca perlahan barangkali. Duk tunggu, tiba-tiba dia tulis belakang. Dia kata, aku beritahu dah tak boleh. Rupa-rupanya kawan, tak hafal sejadah. Jadi sebab tu, tak boleh buat tiap-tiap minggu. Bimbang ada orang beranggapan mesti baca. Tak boleh kalau tak baca. Baik, berikutnya peraturan tempat solat berjamaah bagi imam dan juga makmum. Dalam kita membicarakan tentang tempat solat ni tuan-tuan, dia kita perlu ambil maklum bahawa ada perbezaan di antara masjid dan bukan masjid. Ada perbezaan di antara masjid dan bukan masjid. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, masjid ialah mana-mana tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah dengan nama masjid, dengan tujuan masjid, maka jadilah tempat itu sebagai masjid. Apabila niat wakif orang yang mewakafkan dengan niat masjid, maka jadilah masjid. Berbeza dengan mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, yang mana semua tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah adalah masjid, walaupun tak diwakafkan atas nama masjid. Itulah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Masya Allah, asalkan orang tadi dia niat wakaf untuk solat berjamaah, maka tempat tu sudah dianggap sebagai masjid. Adapun dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, mana-mana tempat yang diwakafkan bukan atas nama masjid, sekalipun untuk solat berjamaah atau solat Jumaat seperti surau-surau Jumaat, maka hukumnya bukan masjid. Hukumnya bukan masjid. Kerana mengambil kira zaman Nabi SAW dah ada tempat-tempat, tempat-tempat yang khusus untuk orang melakukan solat, tetapi tidak dinamakan, tidak dianggap sebagai masjid. Ada sahabat, Masya Allah, dia jemput Nabi kita datang ke rumah. Nabi kita tanya, kat mana kamu nak aku solat? Maka Nabi kita pun solat dalam rumahnya. Maka dia telah menjadikan tempat itu tempat khusus untuk dia solat. Sebab tempat tu Nabi kita pernah solat, tetapi tak dinamakan masjid. Tak dinamakan masjid.
ya, dan tak mengambil hukum hakam masjid. Begitu juga Nabi kita mengumpulkan orang ramai di musalla, ya, tempat solat, ya, pada hari raya, masya-Allah, ya, di dataran-dataran luas tempat solat, ya, pada hari raya. Tempat-tempat itu walaupun dikhususkan untuk solat tetapi tak dinamakan masjid. Ya, maka dengan sebab itulah ya, ada beza hukum hakam antara masjid dan juga bukan masjid. Baik. Dari segi fatwa pula tuan-tuan, ya, di negeri-negeri kita ni, ya, di Malaysia ni, wilayah persekutuan memberi hukum masjid kepada semua surau Jumaat yang berstatus wakaf. Ya, semua surau Jumaat yang berstatus wakaf wilayah persekutuan, ya, sama ada Kuala Lumpur, Labuan ataupun Putrajaya, semua surau Jumaat yang berstatus wakaf adalah masjid. Ya, adalah mengambil hukum masjid. Ya, jadi di tempat-tempat yang macam tu, ya, boleh untuk niat i'tikaf dan boleh juga solat, ya, tahiyatul masjid. Ya, boleh solat tahiyatul masjid. Ini di wilayah persekutuan. Ya, dengan syarat apa? Syaratnya tempat tu berstatus wakaf dan dia surau Jumaat. Ya, macam surau An-Naim, ya, di Wangsa Maju. Ya, Madrasah As-Saadah, nama Madrasah Saadah, ya, di Wangsa Banju juga, ya, di belakang lembaga hasil tu, masya-Allah, ya, juga, ya, adalah surau Jumaat yang diberikan status masjid. Dengan syarat apa? Wakaf. Tapi kalau tak wakaf, ya, walaupun buat Jumaat, ya, macam surau Al-Barakah, ya, Menara Bank Rakyat, ya, maka pada ketika itu tidak dihukumkan masjid. Ya, tak diberi status masjid sebab dia bukan berstatus wakaf. Ini fatwa wilayah persekutuan. Ya, sebab ya, contoh seperti surau Al-Barakah, ya, belum digazetkan sebagai wakaf. Ya, maka ia merupakan surau institusi, ya, yang mungkin bila berubah, kita katakan, ya, pucuk pimpinan institusi, tempat itu boleh diubah jadi tempat lain, ya, selain daripada jadi surau. Ya, baik. Di negeri Terengganu tuan-tuan, ya, negeri Terengganu dia ambil fatwa mazhab Hanafi, ya, yang mengatakan semua tempat, ya, semua tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah adalah masjid. Jadi di negeri Terengganu, masya-Allah, surau ke, madrasah ke, aula ke, langgar ke, balasah ke, apa saja nama, ya, asalkan ia dikhususkan untuk solat berjamaah, maka mengambil hukum masjid. Itu di negeri Terengganu. Ya. Di Sarawak, masya-Allah, ya, fatwa Sarawak pula, negeri Sarawak langsung berikan status masjid kepada semua surau Jumaat, bahkan dia naik taraf dengan tukar nama. Ya, semua surau-surau Jumaat di negeri Sarawak diberi status masjid dan ditukar nama dengan nama masjid. Itu di negeri Sarawak. Selain daripada apa yang saya sebut ni tuan-tuan, termasuklah negeri kita, negeri Selangor ni, ya, semua tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah selain daripada nama masjid masih berstatus bukan masjid. Ya, mana-mana surau Jumaat, ya, masih berstatus bukan masjid. Maka bila bukan masjid, yang pertama ulama mengatakan bahawa haram melaksanakan solat tahiyatul masjid. Ya, yang pertama. Ya, maka pada ketika itu, ketika mana khutbah sedang berlangsung, ada orang duk sembahyang sunat, itu jadi masalah kita tuan-tuan. Ya, masalah yang patut, ya, patut difikirkan. Maka dengan sebab itulah, ya, pihak-pihak berkuasa ataupun kita katakan jawatan kuasa masjid yang prihatin, jawatan kuasa surau Jumaat yang prihatin, dia akan hantar surat, ya, kepada pihak berkuasa negeri, ya, kepada jabatan mufti dan sebagainya, mohon, ya, supaya surau Jumaat diberikan status masjid. Ya, maka tunggulah jawapan balas daripada jabatan mufti. Kalau jawapan balas daripada jabatan mufti memberikan status masjid, maka pada ketika itu, ya, layaklah untuk, ya, kita maklumkan kepada para jamaah bahawa surau kita dah bertaraf masjid yang boleh tahiyatul masjid dan juga boleh, ya, niat i'tikaf.
ya, tapi kebiasaannya jawapan balasnya tak diberikan. Ya, maka pada ketika itu tuan-tuan, tampalkanlah surat jawapan daripada Jabatan Mufti tadi, supaya masya-Allah sebagai jadi satu makluman yang jelas kepada ya masyarakat kita bahawa surau kita bukan berstatus masjid dan ya pihak berkuasa telah mengesahkannya. Ya, jadi tak ada lah orang bercakap-cakap lagi, bolehlah, kenapa tak boleh pula, ya, tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya, sebab apa? Sebab ada peraturan dia ya daripada punca kuasa yang sebenar. Sama juga tuan-tuan, dalam kita duk buat ceramah, pengajian dan sebagainya, kadang-kadang kita tanya penceramah kata dia ada tauliah, tapi tauliah dia tu tauliah apa? Di satu kah? Di dua kah? Di tiga kah? Di empat kah? Ya, kita kadang-kadang asalkan kata ada tauliah, kita jemput aja. Ya, kita tak pernah ambil tahu. Ya, dia ada tauliah tadi tu di satu kah, dua kah, tiga kah, empat. Kalau di satu hanya berkelayakan mengajak Quran tajwid aja, tak boleh lebih pada tu. Ya, tak boleh lebih. Kalau di dua berkelayakan mengajar fardu ain. Ya, di dua berkelayakan mengajar Quran dan juga mengajar fardu ain. Kalau dengan di tiga layak untuk mengajar Al-Quran, mengajar fardu ain, pengajian berkitab dan juga ceramah. Ya, ceramah perdana ke ceramah apakah? Kalau di tiga. Kalau di empat hanya untuk program motivasi tuan-tuan. Ya, untuk penceramah-penceramah daripada luar negeri Selangor ni, masya-Allah, dia ni pensyarah universiti, dia ni apa, ya. Dia ni seorang ya pakar motivator dan sebagainya. Ya, nak ceramah di masjid-masjid dia kena ada tauliah. Maka tauliah dia ialah di empat. Ya. Kita kadang-kadang kita tanya ada tauliah, ada masya-Allah ya, tapi tak tanya di apa. Ya. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, ya, sebab saya juga terlibat dengan surau di tempat saya, masya-Allah ya. Sekarang ni pihak berkuasa sedang mengumpulkan ya data-data terkini penceramah-penceramah di negeri Selangor dan minta supaya pihak surau semua hantar ya salinan kad tauliah. Ya, sebab dia nak tengok ya penceramah yang diberi tauliah di negeri Selangor ni dia ikut tak ya kita katakan ya kelas-kelas ya tauliah yang diberikan tu. Ya, masya-Allah, kawan ni datang mengajar tempat kita sirah nabawiyah, ya, pengajian berkitab. Ya, contohnya tiba-tiba bila cek balik kawan di empat rupa-rupanya hanya ceramah motivasi aja. Ya, maka pada ketika itu pengurusi dan jawatan kuasa nak kena duk jawab tuan-tuan. Ya, nak kena duk jawab. Jadi kena ambil tahu juga. Ya, itu dari segi kita katakan peraturan. Ya, dari segi peraturan. Maka begitulah juga ya, orang akan bercakap, kawan ni kata boleh aja sembahyang tahiyatul masjid di surau Jumaat, apa masalah, semua tempat masjid. Ya, kawan ni bercakap pula mana boleh. Ya, maka bercakap yang macam ni takkan selesai. Ya, yang menyelesaikan ialah ya fatwa daripada pihak berkuasa. Sebab apa? Ya, hukmul hakim, ya, ketetapan yang ditentukan oleh pihak berkuasa itu mengangkat khilaf. Ya, mengangkat hukum hakam khilaf. Ya, maka bila hal masalah kita katakan tadi ada khilaf antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, ya, sebagaimana saya sebut awal tadi, maka pada ketika itu ya fungsi fatwa lah untuk mengangkat masalah khilaf ini supaya menyatukan umat agar umat ini tidak berbalah sama sendiri pada perkara-perkara khilaf yang kita boleh toleransi. Ya, maka sebab itulah penting ya untuk ya jawatan kuasa ambil maklum dan juga ya ambil tindakan yang patut dan wajar. Ya, hantar surat kepada pihak berkuasa, Jabatan Mufti, ya, kami nak tahu status surau kami sebenarnya. Ya, surau kami buat Jumaat dan kami nak tahu status apakah ya ia diberikan status status masjid sehingga layak untuk tahiyatul masjid dan juga i'tikaf ataupun tak diberikan. Maka jawapan daripada pihak berkuasa tu kita letakkan di papan kenyataan supaya masya-Allah selesai masalah ni. Ya, supaya orang tak berbalah lagi. Ya.
Saya rasa panjang tuan-tuan. Peraturan tempat solat ni kalau kita sambung jadi panjang, ya, sebab tadi permintaan supaya dibuka, ya, soalan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, insya-Allah, ya. Lain-lain masa, ada masa kita datang sambung lagi, ya. Jadi kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya kata tadi biar tahu yang keliru kata lah. Jadi kalau ni dah pun dah diwar-warkan, yang mana dalil mengatakan pakai serban dengan apa nama kain lidah tu tidak ada dalil, kan? Masih ada lah mengatakan benda tu pakai tradisi yang betul bahasa Arab. Jadi dia menyampaikan kita pakai songkok, pakai serban sama juga. Jadi di mana letaknya, mana sunnah di sini? Adakah dalil yang mengatakan pakai serban, lidah atau sugi itu adalah satu sunnah yang diberatkan? Baik. Berkenaan dengan pemakaian serban, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu membahagikan hadis-hadis berkenaan dengan serban kepada 3. Ya. Imam Nawawi bahagikan hadis-hadis berkenaan dengan serban ni kepada 3. Yang pertama ialah apakah sabit secara sahih Nabi kita pakai serban. Maka Imam Nawawi mengatakan bahawa terdapat hadis-hadis sahih berkenaan dengan Nabi kita memakai serban, ya, dengan Nabi kita memakai serban. Bahkan ada dalam Sahih Muslim, ya, berkenaan dengan pemakaian serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam bab wudu, bagaimana dengan Nabi kita menyapu air wudu pada serban baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di situ jelas menunjukkan bahawa adanya pemakaian serban, ya, jelas. Yang kedua ialah hadis berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang pakai serban tetapi tidak menepati pemakaiannya. Contohnya ekor serban yang panjang, Nabi kita menegur supaya dipendekkan, ya, dipendekkan. Maka pada ketika itu, ya, ada juga daripada para sahabat yang Nabi kita ikatkan serban di kepala, ya. Maka hadis berkenaan dengan Nabi kita menegur sahabat yang berserban dan mengikat serban di kepala para sahabat adalah hadis yang berstatus hasan, iaitu hadis yang boleh digunakan sebagai hujjah dalam pendalilan. Ya, dalam matan Baikuni dia kata apa? Wal hasanu ma'rufun turqun wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtuhirat. Ya, hadis hasan ni ialah hadis yang diketahui ma'ruf perawinya, tetapi mereka ini bukan orang yang masyhur sebagaimana perawi hadis-hadis sahih. Dan ulama mengatakan hadis hasan ni adalah hadis yang boleh diguna pakai dalam, ya, dalam kita katakan, ya, pendalilan. Maka kalaulah, ya, serban itu hanya kita katakan sebagai adat dan budaya, maka tak perlu untuk ditegur berapa labuhnya sekalipun. Ya, tak perlu ditegur. Imam Nawawi dalam fatwanya mengatakan haram kalau sampai ekor serban lebih daripada 1 hasta. Ya, hukumnya haram, ya, bagi orang-orang yang menjadi ikutan kepada orang ramai, tuan imam, para ustaz dan sebagainya, pakai serban Masya Allah sampai ke punggung, ya, ekor serban contohnya, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kata Imam Nawawi, dia telah memesongkan umat daripada sunnah Nabi yang sebenar. Ya, jadi ekor serban yang terbaik ini tuan-tuan sekadar sejengkal ataupun sekadar, ya, 1 hasta kita sahaja, ya, tidak lebih dari itu. Maka di situ sudah menunjukkan dalil bahawa pemakaian serban tadi itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan rida juga, ya, jelas disebutkan dalam, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga memakai rida. Sehingga bila ditanya kepada Imam Syafi'i berkenaan dengan pemakaian rida, Imam Syafi'i kata kalaulah tak ada apa-apa lagi untuk dijadikan sesuatu yang diletakkan di bahu, maka buka tali kasut, ya, letak di bahu, Masya Allah, sampai begitu, ya, memandang kesunahan rida. Sehingga, ya, Imam Syafi'i beranggapan bahawa lebih sunnah pakai rida nak dibandingkan dengan serban.
Ya, tuntutan pakai ridak tu lebih utama lagi daripada tuntutan berserbat. Ya. Yang berikutnya ialah berkenaan dengan sugi, masya-Allah. Ya, sebagaimana kita ambil maklum, hadis-hadis berkenaan dengan sugi juga jelas. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Ya, kalaulah tidak menyusahkan kepada umatku, akan kuperintahkan mereka untuk bersugi inda kulli salah. Ya, dalam hadis yang lain fi kulli salah, dalam hadis yang lain fi kulli wudu, pada setiap kali berwudu. Maka perintah dalam sugi itu juga jelas, dan sugi itu merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbezaan para ulama ialah berkenaan dengan bila masa suginya. Ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahawa bersugi ketika mana berwudu sudah memada dengan, sebab selepas wudu kita solat. Ada sebahagian ulama pula mengatakan sunat bersugi pada wudu dan sunat juga bersugi sebelum kita solat. Namun kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh nak bersugi sebelum solat. Sebab apa? Dia mudah menghadapi masalah gusi berdarah dan sebagainya. Maka pada ketika itu bimbangi pula nanti solatnya tidak sah, ataupun solatnya batal. Maka tengok pada keadaan. Kalau kita fahami ayat inda kulli salah, dalam hadis ni tak ada satu lafaz yang sebut fi kulli salah. Fi kulli wudu ada, pada setiap wudu. Tetapi pada salat disebut inda kulli salah, ketika di sisi setiap salat. Maka inda ni kata para ulama dia ada selang waktu. Inda ni ada selang waktu. Contohnya seperti ayat yang lain yang menggunakan inda, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pakaian-pakaian kalian ketika mana kalian nak ke masjid, nak solat di masjid. Maka inda kulli masjid tu, kita sampai masjid baru pakai baju ke kita pakai baju di rumah? Kita pakai baju di rumah, kemudian baru kita datang masjid. Itu maksud inda kulli masjid. Maka begitulah juga inda kulli salah bermaksud kita sugi waktu ambil wuduk tadi. Maka saat kita solat tidak lagi dituntut sugi. Sebab apa? Sudah dianggap memada dengan sugi ketika mana kita mengambil wudu. Wallahu a'lam. Dia terlupa dari segi bacaan surah As-Sajdah. Yang pertama, peranan para makmum di belakang. Tuan Imam sampai pada sujud, sujud Allahu Akbar, bangun-bangun senyap, tak berbunyi. Maka patutnya ada jemaah di belakang, tatajafa junubuhum, ada jemaah yang tolong, beri tambih. Nak tunggu jemaah bagi tambih, semua diam. Nak tunggu jemaah bagi tambih pun semua diam. Ataupun imam dah boleh sambung, tapi saat tuan imam sambung, melencong ke lain. Daripada surah Sajdah tiba-tiba melompat masuk surah Yasin, makin pergi makin Yasin, makin pergi makin Yasin. Apa sudah? Maka pada ketika itu harap kawan kat belakang bantu, kawan kat belakang semua hafiz Yasin. Tak ada yang hafiz Sajdah. Maka pada ketika itu apa yang patut imam buat ialah rokok. Tak perlu lagi tukar baca surah lain. Sebab apa? Sekurang-kurang tuntutan yang sunat yang dibaca di dalam solat ialah 2 ayat sekurang-kurangnya. Maka tadi surah Sajdah dah 15 ayat dah waktu buat sujud tadi tu. Maka cukup memada dengan rokok saja lagi. Tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim baca surah lain pula. Tak perlu, sebab dia sudah pun dianggap menunaikan yang sunat, dan saat dia pindah ke surah lain mungkin juga akan membebankan para jamaah pula. Wallahu alam. Baik, saya nak tengok ada Tadi Ustaz dah beritahu bahawa semasa imam membaca surah pada tempat-tempat yang
perlu makmum Ya, berdoa. ya, ya, ya. Kita perlu berdoa sebagai secara dalam hati ke ataupun kita kena lafazkan? Kalau lafazkan, adakah itu boleh membatalkan kita punya Baik. solat? Dan soalan kedua Ustaz, soalan kedua, imam makmum sepatutnya mengikut imam. Tapi kalau makmum melambatkan bangun daripada sujud, adakah itu tidak mengikut imam? Adakah itu kira tidak mengikut imam? Baik. Terima kasih. Yang pertama ialah berkenaan dengan jawapan-jawapan balas tadi, ataupun berdoa tadi ketika mana imam baca ayat rahmat ataupun imam baca ayat-ayat berkenaan dengan azab. Kalaulah kita dapat melafazkan doa di dalam bahasa Arab, maka ia tidak membatalkan solat. Doa yang dilafazkan dalam bahasa Arab tidak membatalkan solat. Ini khususiyah bahasa Arab, pengkhususan yang Allah bagi pada bahasa Arab. Melafazkan doa dalam bahasa Arab tidak batal solat. Tapi kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu, maka itu batal solat pada doa-doa yang tidak maksur. Maka batal solat. Baik, yang kedua ialah berkenaan dengan apakah dianggap tidak mengikut imam kalau dengan seorang tadi itu memanjangkan sujud. Mungkin soalannya ialah sujud yang terakhir, sebelum kita katakan tahiyat akhir. Kalau dengan sujud-sujud yang lain, kalaulah makmum tadi memanjangkan sujud sehingga dia ketinggalan dengan tuan imamnya dengan dua rukun, dua rukun perbuatan, maka itu sudah batal sembahyang. Dalam Mughni Muhtaj menyebutkan bahawa para makmum wajib mengikut imam, dan dianggap makmum itu batal solat apabila tidak mengikut imamnya, sehinggalah dia ketinggalan dengan dua rukun perbuatan berturut-turut dalam keadaan tanpa uzur. Tanpa uzur. Contoh tanpa uzur ialah seperti orang yang memanjangkan sujud. Dia panjang sujud, imam dah bangun berdiri dah. Imam baca Fatihah, dia tak bangun-bangun lagi. Imam rokok, maka pada ketika itu dia sudah ketinggalan dengan dua rukun. Sebab yang pertama qiyam, yang kedua rokok. Maka saat imam bangun daripada rokok, imam i'tidal saja, solatnya sudah batal. Orang yang panjangkan sujud tadi. Tetapi kalaulah sekiranya dia memanjangkan sujud itu pada rakaat yang akhir, iaitu sujud akhir sebelum tahiyat akhir. Kadang-kadang buat solat hajat, Masya Allah, tuan imam, anak-anak semua dah kahwin semua dah, imam pun dah pencin dengan gaji, Masya Allah, jusa lagi, Masya Allah, imam tak ada hajat apa dah, sekejap je sujudnya. Makmum ni Masya Allah tak kahwin lagi, hajat pun banyak lagi, maka dia sujud lama, dia sujud lama, dia berdoa lama dalam sujud tu, apakah italatus sujud itu membatalkan sembahyang, membatalkan solat? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan bahawa memanjangkan sujud akhir yang sedemikian tidak batal solat, tetapi hilang fadilat berjamaah kalau sampai imam bagi salam. Kalaulah dia duk sujud tu sampai imam bagi salam tak bangun lagi, maka pada ketika itu luput fadilat berjamaah. Solatnya tak batal, tetapi luput fadilat berjamaah. Kenapa tak batal? Sebab dia hanyalah ketinggalan dengan satu rukun perbuatan saja, iaitu duduk membaca tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat bukan rukun perbuatan, selawat bukan rukun perbuatan, salam bukan rukun perbuatan. Itu semua rukun bacaan. Sebab syarat yang dinyatakan oleh para ulama ialah makmum tak boleh ketinggalan dengan dua rukun perbuatan. Bukan dengan dua rukun, tapi dengan dua rukun perbuatan. Maka dia hanya ketinggalan dengan satu rukun saja, iaitu duduk membaca tasyahud akhir. Maka dengan sebab itu tidak batal solat, tetapi kerana dia memanjangkan sujud sampai imam beri salam, maka pada ketika itu luput fadilat berjamaah. Wallahu a'lam.
Baik, ya. Seseorang jadi imam, ada orang yang tak setuju dan balik. Ya, tak setuju dan balik tu kena tengok pada keadaan lah. Ya. Kalaulah dia tak setuju dan balik tadi tu disebabkan ya kesalahan itu pada imam, contohnya pada ya imam membaca bacaan ataupun ya dalam bacaan imam itu ada kesalahan yang menyebabkan batal solat ataupun yang menyebabkan tak sah solat, maka pada ketika itu tidaklah tercela perbuatannya tadi. Ya, taklah tercela perbuatannya. Tapi kalaulah ya balik dan tak ikut tadi itu hanya sekadar kita katakan masalah peribadi aja, ya hal-hal ya tak setuju, ya tak setuju hal-hal kita katakan ya hal-hal peribadi aja, bukan melibatkan ya perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam solat, maka pada ketika itu yang tercela ialah makmum tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri dalam kitabnya Al-Qawlut Tam fil Ahkam Makmum wal Imam, hukum seseorang menjadi imam dalam hal keadaan makmum di belakang benci pada dia, ya makmum di belakang tak suka. Maka Hibrul Humam mendatangkan kata-kata Imamun Nawawi, kalaulah tak suka tadi itu disebabkan dengan sebab-sebab yang ada melibatkan hukum hakam solat. Tak suka itu disebabkan ya, contohnya bacaannya tak baik, ada orang yang baca lebih baik, ya dengan arti kata ketepatan bacaan, ataupun dia orang yang tak menjaga, kita katakan ya tak menjaga maruah. Ya, petang tadi tengok main bola pakai spender aja, tiba-tiba maghrib datang jadi imam. Oh, kita kata macam mana ni? Ya, macam mana kita nak bagi dia jadi imam? Contohnya, ya contohnya. Ya, maka pada ketika itu makmum tak sukalah dia jadi imam, sebab ya rasa tak cocok, ya nak kedepankan dia. Maka tak suka macam tu, tak suka yang dibenarkan. Tapi kalau tak suka dalam hal keadaannya hanya sebab-sebab yang lain, ya yang melibatkan ya peribadi saja, ya sebab ada berbalah dan sebagainya, maka pada ketika itu yang tercela ialah para makmum, ya yang tak suka tadi. Baik, ya masalah merokok, ya telah difatwakan hukum haram, ya tetapi haram merokok tadi itu apakah hukumnya qat'i ataupun zanni? Ya boleh tak kita kata orang yang isap rokok hukum dia fasik belaka? Sama macam orang minum arak yang hukumnya haram. Haramnya arak itu adalah hukum yang qat'i sebab daripada Al-Quran, ya dan juga daripada hadis. Adapun dengan merokok, ulama mengatakan pengharamannya ialah zanni, ya daripada hukum zanni. Ya zanniyatus subut, disebabkan ijtihad para ulama. Saya sebut ni bukan nak suruh tuan-tuan merokok, tidak. Ya bukan nak suruh merokok, tidak. Ya cuma nak bagi tahu beza yang qat'i dengan zanni. Mana-mana orang yang buat kesalahan pada perkara haram yang qat'i daripada Quran dan hadis, maka dia dijatuhkan hukum seorang yang fusaq, seorang fasik. Mana-mana orang yang melakukan perkara yang diharamkan tetapi secara zanni, ya maka dia kita tak boleh jadi katakan dia orang yang fasik. Ya jadi masalah kelayakan imam ni ialah masalah dia fasik ataupun tidak, betul? Ya itu dari segi hukum. Namun dari segi adab, ya sebagai seorang imam, salah satu daripada kriteria yang menyebabkan seseorang itu, kriteria yang menyebabkan gugur kelayakan seseorang itu jadi imam, apabila ada di belakangnya orang yang lebih layak, ialah imam itu hendaklah orang yang selamat daripada tumhanun nas, daripada tohmahan manusia. Ya maka kita boleh katakan bahawa merokok itu salah satu daripada sebab mengundang tohmah orang lain. Ya merokok salah satu daripada sebab tohmah orang lain yang boleh menyebabkan bahawa gugur kelayakannya jadi imam bila ada di belakang yang lebih baik daripada dia. Ya itu dari segi hukum. Ya dari segi adab dalam solat berjamaah, dari segi kita katakan tertib keutamaan orang-orang yang menjadi imam, ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Baik, soalan SMS pun banyak ni tuan-tuan. Masya-Allah. Apa hukum makmum yang bangun awal tanpa zikir bersama imam sedangkan dia tiada hal apa-apa yang penting? Masya-Allah. Ya
Zikir kita ambil maklum bahawa ia merupakan sunat dan tuntutan secara individu. Ya, kalaulah dengan seseorang tadi itu dia bangun dan dia meninggalkan dalam hal keadaan masya-Allah dia ada hal-hal yang penting, ya, maka tidaklah tercela dia bangun dan meninggalkan imam. Ya, tetapi kalaulah dalam hal keadaan tak ada apa-apa pun tuan-tuan, kena tunggulah sampai imam berpusing daripada arah kiblat. Ya, sebab apa? Dalam satu hadis Nabi kita katakan la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf. Jangan kalian mendahuluiku dalam rukuk, dalam sujud, dalam qiyam dan dalam insiraf. Insiraf ialah keluar daripada sembahyang. Ya, dan termasuk daripada keluar daripada sembahyang kata ulama ialah orang yang meninggalkan saf sebelum imam berpusing. Ya, orang yang meninggalkan saf sebelum imam berpusing. Ya, sebab disebutkan dalam satu riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tengok sekumpulan orang yang solat, imam tak berpaling kepada jemaah, ya, selepas salam, dan jemaah pula ada yang beredar. Maka kata Sayyidina Umar, kecelakaanlah kepada imam tidak berputar sehingga makmum beredar. Kecelakaanlah bagi para makmum yang beredar sebelum imam berputar. Ya, jadi kata-kata Sayyidina Umar itu menunjukkan kepada kita betapa tegasnya beliau menegur, yang menunjukkan bahawa tunggu sehingga imam berputar itu sebahagian daripada sunnah yang dilakukan di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau kita nak beredar sekalipun, tunggu sampai imam kita berputar. Kecualilah kalau kita ada hal-hal lain yang mendesak, contohnya seperti mereka yang nak melakukan jamak takdim, ya, dia nak ke belakang sebab nak buat sembahyang berjamaah jamak takdim, maka itu tidaklah tercela. Begitu juga mereka yang bimbang ketinggalan kenderaan, mereka yang nak cepat kerana nak ada urusan dan sebagainya, maka tidaklah tercela dengan mereka bangun selepas imam beri salam. Kedudukan afdal imam untuk berdoa setelah selesai solat, dan doa perlu diringkaskan ataupun panjang. Ya, afdalnya ialah doa ni dengan doa yang jami'. Berdoalah dengan doa yang jami'. Jami' bermaksud doa yang ringkas tetapi membawa makna yang luas. Ya, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa. Ya, maka Nabi kita katakan, salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah kemaafan dan keafiatan, kesentosaan. Esoknya mari lagi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa. Maka Nabi kita katakan, salullahal afwa wal afiyah. Minta pada Allah kemaafan dan kesentosaan. Maka lusanya mari lagi, tanya lagi, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Nabi kita faham dah, tanya sampai 3 kali ni sebab tak puas. Tak puas hati sebab Nabi ajar doa pendek sangat. Ya, maka tetap dengan baginda katakan, salullahal afwa wal afiyah, idza u'tital afwa wal afiyah faqad aflahta. Mintalah kemaafan dan kesentosaan, saat engkau dimaafkan dan diberikan kesentosaan, engkaulah orang yang berjaya. Al-afwa wal afiyah ni tuan-tuan bermaksud kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Ya, maka itu sekurang-kurang doa yang kita minta, ataupun dengan ummud doa, ibu segala doa, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, mencakupi kebaikan dunia dan juga akhirat. Baik. Kedudukan imam yang afdal ketika mana berdoa, ulama mengatakan bahawa afdal bila kita berdoa kalau kita bersendirian menghadap ke arah kiblat, kerana kiblat merupakan arah yang paling afdal dalam kita katakan dalam kita menghadap saat baca Quran, menghadap kiblat. Itu arah yang paling afdal. Tetapi kalaulah kita berdoa dengan jamaah, dengan satu jamaah, maka afdal ialah kita menghadap kepada orang ramai. Afdal kita menghadap orang ramai. Sebab apa afdal menghadap orang ramai? Sebab dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, jiwa seorang mukmin itu lebih mulia daripada Kaabah al-Musharrafah. Seorang mukmin itu lebih mulia daripada Kaabah. Maka dengan sebab itu, kata ulama kita, afdal dalam berdoa menghadap kepada para jamaah, dan itulah sebagaimana sabitnya dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi kita berkhutbah, Nabi kita ada menghadap kiblat, tuan-tuan. Tidak, Nabi kita berdoa menghadap kepada para jamaah. Maka diambil daripada perbuatan
baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hukum makmum meninggalkan solat jamaah kerana tak suka, dah disebutkan tadi. Ya. Adakah Bilal boleh terus qomat memandangkan ada seorang dua makmum yang masih solat sunat qabliyah? Ya. Maka kita ambil maklum bahawa solat sunat qabliyah ini adalah 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita solat, ya. Selepas azan, Nabi kita katakan bainal adzanaini rakaatain. Di antara 2 azan, iaitu azan dan iqamah, ada tuntutan solat sunat 2 rakaat. Tetapi kita kena ambil maklum bahawa selang waktu antara azan dan iqamah tu ada selang waktunya. Ya, ada selang waktunya. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadis yang lainnya daripada Sayyidina Anas bin Malik dan juga Ubay bin Ka'ab, begitu juga ada dalam Musnad Imam Ahmad dan juga ada hadis yang dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim berkenaan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal. Nabi kita katakan, wahai Bilal, jadikanlah waktu di antara azan dan iqamahmu sekadar orang yang sedang makan dapat menyelesaikan makannya dan bersiap datang untuk solat. Maksudnya dapat makan dengan tenang dan datang solat. Dalam riwayat yang lain menyebut sekadar orang yang sedang bersuci, maksudnya mandi, bersiap-siap untuk datang solat. Jadi waktu antara azan dan iqamah itu sebagaimana kebanyakan tempat-tempat kita ni, diletakkan antara 10 minit ke 15 minit tu sesuai dengan 2 hadis yang kita sebutkan tadi. Maka sekiranya telah pun jadi maklum kepada masyarakat bahawa qamat akan berkumandang selepas 10 minit azan ataupun qamat akan berkumandang selepas 15 minit azan, maka sekiranya telah pun tiba waktunya, maka pada ketika itu ada orang sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu hukumnya makruh. Makruh melaksanakan solat sunat apabila hampir qamat ataupun sedang qamat ataupun telah selesai qamat. Hukumnya adalah makruh. Apapun bukan atas pertimbangan Bilal. Bilal boleh qamat ataupun tak boleh qamat bukan pertimbangan Bilal, tetapi pertimbangan Bilal ialah imam. Sebab apa? Ulama mengatakan iqamat adalah hak tuan imam. Dalam kitabnya, dalam syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu mengatakan bahawa iqamat adalah hak imam, bukan hak Bilal. Selama mana imam tidak izinkan qamat, Bilal tak boleh qamat. Maka dengan sebab itulah Rasulullah SAW bila Sayyidina Bilal nak qamat, Bilal akan menghadap ke pintu rumah baginda Nabi dan tanya, ya Rasulullah, apakah dah boleh untuk uqimati solat, untuk diqamatkan solat. Sayyidina Bilal, bila Nabi kita tak ada di kota Madinah, Bilal akan cari Abu Bakar, tanya Abu Bakar, boleh imam tak? Bila Abu Bakar sedia, baru Bilal qamat. Maka ulama mengatakan bahawa iqamat adalah hak tuan imam. Maka sekiranya imam perintahkan Bilal qamat, sekalipun masih ada jemaah yang mungkin solat sunat, maka kita ambil maklum bahawa iqamat itu hendaklah dilakukan, sebab iqamat adalah hak tuan imam. Iqamat bukan hak jam tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni pakat duduk belakang, tiba-tiba jam bunyi tetet tetet tetet, masuk waktu qamat, pakat berdiri belakang dah. Pakat berdiri dah. Duk bagi kita katakan tekanan pada Bilal. Tunggu apa lagi, qamat lah. Sedangkan Bilal, imam tak tahu ke mana lagi. Imam tak muncul lagi. Ulama mengatakan makruh qamat. Dalam hal keadaan belum diizinkan oleh tuan imam ataupun tuan imam belum tampil lagi. Hukumnya makruh. Dan makruh qamat kemudian baru cari imam. Ada setengah-setengah tempat macam tu. Dia qamat kemudian baru tanya, boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam tak? Hukumnya makruh. Maka hendak cari imam dulu tuan-tuan, kemudian baru qamat. Itu yang sepatutnya.
Baik, berkenaan dengan apakah zikir-zikir yang afdal untuk imam bacakan setelah selesai salat? Ya, berkenaan dengan zikir-zikir yang afdal, yang pertama ialah kalau dengan maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya, kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian dengan bacaan ayatul kursi, sebab ayatul kursi merupakan tiket syurga. Nabi kita katakan, ya, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang baca ayat kursi tiap-tiap kali selepas selesai solat, tiada yang dapat menghalangnya masuk syurga kecuali kematian. Maksudnya orang ni meninggal dapat syurga. Ya, itu ayat kursi. Kemudian yang berikutnya dengan tasbih, tahmid dan juga takbir yang Nabi kita katakan mendapat keampunan daripada dosanya walaupun dosa sebanyak buih-buih di lautan. Maka itulah ya zikir-zikir yang paling utama dan yang paling afdal untuk kita amalkan. Ya, yang paling kurang tidak kalau saat tuan imam buat, insya-Allah para jemaah akan ikut buat. Tapi kalau dengan tuan imam tak buat, akan ada orang yang takkan buat. Ya, kecuali orang yang memang istiqamah dengan amalan zikir akan melakukannya. Maka dengan sebab itu sunat untuk imam lakukan, yang mudah-mudahan jadi sebab musabab para jamaahnya dapat syurga. Sebab musabab para jamaahnya masya-Allah dapat keampunan dosa. Jangan sampai para malaikat rasa keliru dengan kita tuan-tuan. Waktu berdoa masya-Allah minta syurga, minta dijauhkan daripada neraka, minta diampunkan dosa. Kata malaikat, aku pun heran dengan awak. Tiket syurga awak tak nak ambil, ayat kursi tak baca. Ya. Aku lagi heran, kata tasbih tahmid tak baca. Tapi minta pengampunan dosa. Masya-Allah. Ya. Maka kalau boleh ya biar kita amalkan, dan mudah-mudahan ya disebabkan kita mengamalkan maka jemaah kita ikut, kita pun dapat kelebihan yang sama. Sebab tak pernah berlaku lagi dalam sejarah diumumkan bahawa penerbangan ditangguhkan sebab pilot tak bayar tiket. Ya, tak ada tuan-tuan. Ya, tak ada, sebab pilot tu memang sentiasa dapat free, ya, percuma, sebab dia khidmat kepada orang ramai. Ya, takkan Allah tak bagi syurga pada kita kalau dengan kita memandu masyarakat ya kepada ya sesuatu yang boleh dapat syurga, sesuatu yang boleh dapat pengampunan. Ya. Baik. Di rukun yang mana imam sunat menunggu makmum yang dalam keadaan yang dalam keadaan masbuk. Tadi kita dah bicara berkenaan dengan menunggu makmum, iaitu hanya 2 keadaan saja, rokok dan juga dalam tasyahud akhir. Dengan syarat apa tuan-tuan? Jangan terlalu lama tunggu. Ya, jangan terlalu lama. Duk wuduk kat luar yang duk rokok sini tunggu. Ya, pengsan yang dah duk rokok dengan dia. Ya. Jadi jangan terlalu lama. Yang kedua, jangan ada kebimbangan luput waktu. Kalaulah sembahyang pun dah di akhir waktu, maka tak perlu menunggu. Ya, yang ketiga, jangan dibezakan orang yang baru masuk dan orang yang belum masuk. Dengan erti kata dalam imam menunggu waktu rokok, imam dah rasa ada orang yang dapat, maka imam dah dapat pahala sunat menunggu. Tak perlu tunggu lagi. Bukan maksudnya tunggu ada seorang masuk, tunggu ada seorang nak masuk, tunggu ada seorang nak masuk, tunggu ada seorang nak masuk, tunggu. Ya, rebah yang dah tengah duk tunggu. Ya. Maka tak perlu meraihkan semua keadaan. Cukup dengan tunggu tadi dah ada orang yang dapat. Syarat yang berikutnya ialah jangan orang yang ditunggu itu adalah orang yang selalu lambat. Ya. Imam tahu dah ada PN sekumpulan orang duk sembang kat belakang. Ya. Solat tarawih sembang aja. Elok imam Allahu Akbar rokok, baru dia bangun nak takbir rokok. Ya. Ni makmum malah. Ya, dalam solat. Maka kalau imam tahu ada kumpulan yang macam tu, tak sunat tunggu. Sebab tunggu bagi peluang pada dia untuk melengah-lengahkan takbir dan meluputkan fadilat-fadilat utama solat berjamaah. Syarat yang kelima, ya, hendaklah dia qasadkan, yakni dia niatkan penantiannya itu kerana ikut perintah Allah. Iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hanya kerana nak berbuat baik kepada para jamaah supaya disegani, disanjungi dan sebagainya, tetapi kerana mematuhi perintah Allah. Baik. Soalan yang terakhir, bolehkah imam atau makmum memanjangkan sujud terakhir dalam solat fardu berjamaah? Jawapan sudah diberikan tadi. Itulah sebahagian daripada soalan-soalan yang dapat kita jawab pada pagi ini. Mudah-mudahan ya kita dapat kebaikan daripada apa yang telah kita bicarakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.